Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bersua kembali bersama sunnahemas.com. Kali ini kita akan membahaskan salah satu tajuk mengenai hukum hakam emas menurut pandangan ulama. Saudara, apakah hukum membeli emas dan perak secara tertangguh atau berhutang? Apabila kita berbicara mengenai emas dan perak, ada beberapa permasalahan hukum yang perlu diberi perhatian. Nabi telah memberikan hukum yang khusus mengenai emas dan perak. Pertama, hukum menggunakan bejana atau bekas dari emas dan perak. Kedua, haram memakai perhiasan dari emas dan perak kecuali untuk perempuan sahaja. Ketiga, wajib keluar zakat apabila sampai haul dan nisab. Sesiapa yang enggan keluarkan zakat emas dan perak mendapat ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Keempat, pada emas dan perak ada hukum ribawi berdasarkan nas. Riba pada keduanya berlaku bila emas dijual dengan emas tetapi diserah secara tertangguh. Begitu juga dengan perak. Kesemua ini memiliki hukum hakam yang perlu diberikan perhatian dengan nas dan pandangan yang jelas dari sudut agama. Saudara, emas dan perak dalam Islam termasuk sebagai barang ribawi. Di dalam Islam ada 6 jenis barang ribawi yang perlu diberikan perhatian. Maksud barang ribawi adalah transaksi barang ini mengandungi unsur riba. Keenam-enam barang ribawi ini disebut di dalam hadis Nabi SAW. Sabda Nabi SAW di dalam hadis An Ubadah bin Samit qala Rasulullah SAW al-dhahabu bil-dhahab wal-fiddatu bil-fiddah wal-burru bil-burri wal-sya'iru bil-sya'ir wal-milhu bil-milh mithlan bimithlin yadan biyadin fa-idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idha kana yadan biyadin. Maksudnya, emas dengan emas, perak dengan perak, barli dengan barli, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama timbangan dan berat serta diserahkan pada majlis akad yang sama. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri pula ada sedikit tambahan yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu faman zada aw istazada faqad arba al-akhidh wal mu'ti fihi sawa. Maksudnya, barang siapa menambah atau meminta ditambah, maka dia terjatuh dalam riba. Yang mengambil dan yang memberi dalam hal ini adalah sama-sama melakukan riba. Saudara, keenam-enam barang ini ialah emas, perak, barli, kurma, gandum dan garam. Ini yang kita sebutkan sebagai barang ribawi. Oleh itu hati-hatilah apabila mengadakan pertukaran dengan menggunakan keenam-enam barang ini. Saudara, keenam-enam barang ribawi ini terbahagi kepada dua bahagian yang mempunyai illah yang sama. Apa maksud illah? Illah adalah alasan yang menyebabkan suatu hukum boleh berlaku. Sebagai contoh, kenapa arak itu haram? Ia haram kerana illahnya memabukkan dan mengandungi alkohol. Apabila arak hilang alkoholnya dan bertukar menjadi cuka, maka illah atau alasan untuk menyatakan ia haram sudah pun hilang. Maka illah maksudnya alasan untuk menyatakan hukum atas sesuatu perkara. Saudara, pembahagian barang ribawi mempunyai dua bahagian. Pertama, yang memiliki sifat illah yang sama. Illahnya adalah makanan. Barang-barang itu adalah gandum, kurma, barli dan juga garam. Kedua, yang memiliki illah yang sama. Illahnya adalah harga, iaitu emas dan perak. Mari kita lihat bagaimana transaksi ini menjadi riba. Pertama, barang ribawi yang sama jenis dan sama illah. Contoh barang ini adalah menukar gandum dengan gandum, emas dengan emas. Ini adalah barang ribawi sama jenis dan sama illah. Kedua, barang ribawi yang tidak sama jenis tetapi sama illah. Contoh menukar gandum dengan garam. Ini adalah pertukaran tidak sama jenis tetapi sama illah, iaitu illahnya makanan. Contoh lagi, menukar emas dengan perak yang tidak sama jenis tetapi sama illah. Illahnya adalah nukut dan harga. Ketiga, barang ribawi yang tidak sama jenis dan tidak sama illah.
Contoh menukar emas dengan gandum atau perak dengan kurma. Bagi barang ribawi yang sama jenis dan sama ilah, maka pertukarannya mestilah sama berat diserahkan dalam majlis akad yang sama. Contohnya menukar garam dengan garam mestilah sama berat dan diserahkan dalam majlis akad yang sama. Menukar gandum dengan gandum mestilah dalam sama timbangan dan majlis akad yang sama. Menukar kurma dengan kurma mestilah dalam sama timbangan dan majlis akad yang sama. Begitu juga menukar bali dengan bali mestilah pada majlis akad yang sama dan berat yang sama. Demikian juga bagi emas dan perak. Sebarang pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak mestilah mempunyai timbangan yang sama dan pada majlis akad yang sama. Saudara, manakala bagi barang ribawi yang tidak sama jenis tetapi sama ilah, maka pertukarannya tidak perlu sama berat tetapi perlu dalam majlis akad yang sama. Contohnya, menukar kurma dengan garam tidak perlu berat yang sama tetapi mesti pada majlis akad yang sama. Begitu juga sekiranya mahu menukar 100 gram emas dengan 50 gram perak dibenarkan walau tidak sama timbangannya, akan tetapi mesti pada majlis akad yang sama. Oleh itu saudara, syarat yang terpenting bagi menukarkan barang ribawi yang tidak sama jenis tetapi sama ilahnya ini mestilah ditukar pada majlis akad yang sama. Dalam erti kata lain, mestilah pada masa yang sama, iaitu hand by hand. Seterusnya, bagi barang ribawi yang tidak sama jenis dan tidak sama ilah pula, tidak mengapa jika penukaran tidak sama berat dan tidak perlu pada majlis akad yang sama. Sebagai contoh, menukar emas dengan gandum, menukar perak dengan kurma, menukar garam dengan emas dan seumpamanya, maka dibenarkan. Sekiranya Johan memiliki 100 gram emas dan menukarkannya dengan kurma yang seberat 15 kg secara berhutang tanpa diserahkan pada majlis akad yang sama dan tidak sama timbangan, maka hukumnya boleh dan dibenarkan. Kenapa ini dibolehkan? Kerana pertukaran ini melibatkan barang ribawi yang tidak sama jenis dan tidak sama ilah. Melalui perbahasan ini dapat kita faham, maka bila kita bermuamalah menggunakan emas dan perak, maka ada perkara yang perlu diperhatikan. Pertama, bila menukarkan emas dengan emas atau perak dengan perak, mesti sama timbangan, sama berat dan diserahkan dalam satu majlis akad. Contoh, membeli emas lama dengan emas baru, mesti sama berat pada timbangan dan diserahkan pada waktu yang sama tanpa tertangguh. Kedua, manakala jika kita menukarkan emas dengan perak, tidak mengapa kalau tidak sama timbangan, tetapi mesti diserahkan pada waktu yang sama. Kita sudah faham maksud emas dan perak sebagai barang ribawi. Tetapi persoalan yang timbul sekarang, adakah mata wang ringgit, dolar, rupiah, rupi, Swiss francs dan lain-lain boleh dikatakan sebagai barang ribawi? Apa hukum menukarkan emas dan perak kepada mata wang yang kita sebutkan tadi? Adakah ada unsur ribawi dalam transaksi ini? Yang paling penting, bolehkah membeli emas dan perak dengan harga tertangguh? Semua persoalan ini kita akan jawab dalam bahagian kedua. Nantikan bahagian kedua, hukum membeli emas dan perak secara tertangguh. Teruskan bersama kami di sunnahmas.com. Inilah masa depan.